Yang berusaha Ustaz Ahmad bin Ismail selaku pengurusi jawatankuasa masjid dan juga merangkap imam satu Masjid Ar-Rashid Kubang Perun, dan seluruh ahli jawatankuasa dan pemimpin-pemimpin masyarakat dan datuk datin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh keberkatan ini, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberi kurnia oleh Allah nikmat bersama-sama berada di dalam Masjid Ar-Rashid Kubang Perun ini untuk mengikuti satu majlis ilmu bersama dengan ilmuwan tokoh yang tidak asing lagi kepada kita, khususnya di Perlis ini. Dan alhamdulillah dapat kita realisasikan program ziarah Jabatan Mufti Negeri Perlis kali yang bilangan yang ke-9 pada tahun ini. Sebelum kita memulakan bicara kita bersama dengan saya bersamahah, saya mohon kepada tuan-tuan agar sama-sama kita bergerak ke hadapan bagi memenuhi ruang-ruang yang ada di hadapan terlebih dahulu. Dan insya-Allah sahabat-sahabat, kawan-kawan kita yang akan masuk nanti, mungkin ada di luar, mungkin boleh masuk, dan yang berada di dalam boleh kita rapat-rapatkan insya-Allah. Program ziarah Jabatan Mufti Negeri Perlis siri yang ke-9 pada tahun ini. Selepas kita break seketika bulan Ramadan, bulan Syawal ni akhir, dan masuk bulan Zulqa'dah kita mula semula. Alhamdulillah. Dan program ini kita adakan sesi soal jawab bersama dengan sahibus samahah Datuk Mufti kita. Dan soalan-soalan yang kita kumpul daripada pertanyaan daripada orang ramai lah, melalui email yang dihantar kepada Jabatan Mufti dan juga melalui surat yang dihantar dan sebagainya. Dan alhamdulillah, insya-Allah pada malam ini saya akan mengemukakan soalan-soalan yang telah kita kumpul kepada sahibus samahah. Dan sekiranya tuan-tuan ada soalan, apa-apa soalan nanti, insya-Allah kita buka Datuk di akhir, sekiranya ada satu dua insya-Allah. Dan sebelum saya mula, kita nak promosi sikit tentang program Perkampungan Sunnah Negeri Perlis. Tuan-tuan sedia maklum, program Perkampungan Sunnah sudah 2 tahun kita tertangguh. Akhir kita buat pada tahun 2019 dan kita tertangguh 2020-2021 kerana isu COVID-19, dan kita akan meneruskan semula pada tahun ini, iaitu pada tanggal 17, 18, 19 Jun ini. Tak lama dah, seminggu lagi. Maka kita sama-sama mark tarikh tersebut dan kita pakat-pakat hadir kerana disajikan dengan majlis ilmu dan dengan tajuk-tajuk yang akan dikupas daripada para ilmuwan yang kita jemput daripada seluruh negara. Baik, Sahibus Samahah Datuk Mufti yang kita tahu beliau pun baru balik dan macam-macam lah perkara, nanti kita akan ikuti perkembangan insya-Allah. Soalan yang pertama yang boleh kita ajukan kepada Sahibus Samahah berkaitan dengan pertanyaan daripada seorang ini. Dia mempunyai masalah bisikan hati. Kadang-kadang terlintas bisikan-bisikan hati yang tidak elok, sehingga bisikan-bisikan tersebut, kata-kata hati tersebut membawa kepada merosakkan akidah. Umpamanya membisik supaya suruh murtad, bisik supaya macam-macam lah perkara yang boleh membawa kepada kerosakan akidah. Dan dia rasa dia cuba melawan bisikan-bisikan tersebut, kata-kata hati, tapi dia rasa teriakan sehingga dia ragu-ragu akan keimanan dia. Dia syahadah semula, dan dia bertanya bagaimanakah perkara ini yang sering berulang kali berlaku pada diri dia. Adakah betul perbuatannya, bagaimana dengan hubungannya dengan suami dan sebagainya. Jadi mungkin saya bersamahah dapat memberi sedikit penjelasan. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. الفاضل الأستاذ محمد خدير bin Abdul Ghani, Tuan Imam 1, Imam 1, Imam 2, jawatan kuasa masjid yang kapet baru ni, pijak tu lembut ni, ada 3 bulan dah kapet. Tahniah lah. Sebahagian masjid masih duk cari kapet dah. Masjid ni dah ada kapet baru. InsyaAllah dalam siri-siri ini saya akan cuba menjawab soalan-soalan yang dikemukakan, dan juga jika tuan-tuan juga ada soalan sekadar yang mampu untuk saya jawab. Balik kepada soalan yang tadi, kita secara umumnya kita boleh bahagikan was-was ni, benda yang bisikan ini dalam diri ini, dia ada 3. Satu ialah was-was ataupun bisikan ke arah nak buat benda-benda yang tak elok, yang memang kita suka. Contohlah, tengok duit banyak sangat, asal macam nak ambil, lagi ambil, tak nak duduk, dia duduk bisik kata nak ambil. Perempuan, lelaki, hubungan itu, dan semua yang mana nafsu kita suka. Dan benda ini akan ada dalam diri kita. Kalau syaitan tak bisik pun, memang nafsu pun dia mau, dia suka. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu suruh benda yang tak elok. Apatah lagi syaitan bisik, dan kadang-kadang kawan-kawan hak jahat pun bisik. Min syarril waswasil khannas. Tu al-khannas tu, dia kejahatan bisikkan al-khannas, syaitan yang membisik. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan di dada manusia, minal jinnati wan nas. Itu bisikan yang pertama, was-was. Was-was yang ajak kepada benda, bahagian pertama, was-was yang ajak kepada benda yang tak elok, tapi benda tu memang sonok lah. Kita sonok nak buat. Nafsu kita kata nak, syaitan pun kata go, pergi. Ini mungkin, ini tak cukup, bahagian ni dia tak cukup dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cukup lah, boleh, memanglah kunci dia juga, tapi kena mujahadah, kena diri, kena bertahan supaya tak pergi. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, itu ada pun orang yang takut the position of his God, kedudukan ketinggian Tuhan dia, dan menghalang diri dia daripada hawa nafsu. Menghalang diri dia daripada hawa nafsu. Bergaung, tuan-tuan tak dengar? Dengar okey? Dan menghalang diri dia daripada hawa nafsu. Yang tu bahagian pertama. Kita boleh fight kalau kita bersungguh. Lawan bahagian pertama ni, kita duk lawan bisikan tu, pahala besar. Pahala besar. Bisikan yang kedua ialah was-was yang datang disebabkan kerana diri kita tak suka. Tapi was-was ni dia main dalam kepala kita. Sebahagiannya kerana syaitan, sebahagiannya memang kita pelupa ke apa, dicampur. Contoh, semayang je dia was-was. 3 rakaat, 4 rakaat, setiap kali semayang dia main was-was. Ambil ayat semayang saja dia was-was. Kena tak kena, kena tak kena. Ambil wudu, keluar daripada bilik ayat, dia main. Ambil tak ambil tadi, ambil tak ambil. Itu was-was. Was-was tu syaitan sebahagiannya. Dan was-was ni ulama-ulama
tulis kitab untuk lawan was-was ni. Al-Imam Ibnul Jauzi dia tulis kitab Talbisul Iblis. Al-Juwaini dalam mazhab Syafi'i tulis kitab tentang tafsirah. Nak bahaskan tentang perbezaan antara was-was dengan al-ihtiyat. Dalam mazhab Syafi'i ni dia kata tak apa, kita ambil langkah berhati-hati. Apa nak beza antara berhati-hati dengan was-was? Sehingga fuqaha tulis. Yang ni a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ni pun dapat pahala. Siapa yang elak was-was tu, kalau dia selalu was-was tu, Nabi kita falyatil yaqin, datangkan yang yakin. 3 4 3. Tu sedok nah, 3 4 1 2. Sudah. Tu bukan was-was dah. Dia ada wayar dah kacau. Was-was ni macam tu. Bila tawaf, bila apa, dia was-was. Yang ni biasanya taklah begitu besar. Tak begitu besar. Kadang-kadang ada juga bisikan-bisikan yang lain. Wah-wah syaitan ni banyak. Kadang-kadang bisikan tu dia main tentang isteri dia. Tadi aku kata benda tu talak ke tak talak? Dia duduk buat kacau. Itu was-was. Tapi was-was tu kita tak suka, kita lawan dia. Kadang-kadang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. InsyaAllah sesaat. Tapi ada bahagian yang ketiga yang sangat berat. Dia bukan soal syaitan saja, dia dah main sejenis penyakit dalam psikologi dah. Di mana dia bila main yang ni, dia sat-sat dia rasa macam nak keluar agama. Dia tak keluar. Dia ni penyakit. Lepas tu dia rasa macam nak talak bini. Dia non-stop duk kacau dia. Dia kadang-kadang hal ini sebab syaitan, kadang-kadang disebabkan kerana gangguan jiwa yang dia perlu pergi berubat. Dipanggil dalam bahasa Arab al-waswas al-qahri. Ada satu Dr. Tariq tulis tu buku kutaib kecil dalam buku ni. Ini sejenis yang berlaku dalam sebahagian orang. Itu yang kacau tu. Kadang-kadang selalu duk main jumpa saya. Saya duk rasa macam saya talak bini saya, mufti. Dia kacau. Saya duk rasa macam saya ni orang duk bisik suruh keluar agama. Tuan-tuan pernah dengar? Jumpa orang tu? Kadang-kadang berlaku. Kalau dia under control, dia masih waras. Dia tak hilang ingatan dia, dia kena fight benda tu. Dia kena lawan benda tu. Apa hukum syarak mengenai ini? Hukum syarak dia, nak rangkumkan 3 was-was ni, kita ambil beberapa hadis Nabi SAW. Antaranya ialah hadis yang sahabat kata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna najidu fi anfusina ma yata'azzamu ahaduna an yatakallama bih. Kami, wahai Rasulullah, kadang-kadang ada dalam diri kami ni benda yang rasa berat, kami tak berani nak sebut benda tu. Ini dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Imam Ahmad dalam Musnad. Dia kata bahawasanya ini ajidu fi nafsi bi syai' la an akhir minas sama ahabbu ilayya min an atakallama bih. Aku rasa dalam diri aku ni Rasulullah, satu benda yang kalau aku ni jatuh daripada langit, lebih aku suka daripada aku sebut benda ni. Maksud benda kufur tu. Dalam riwayat Muslim yang tadi, yang awal, Nabi kata, awajatumu, kamu rasa benda tu kah? Kamu ada benda tu? Naam ya Rasulullah. Ya wahai Rasulullah.
Nabi kata zalika sarihul iman. Yang demikian itu iman yang sarih, iman yang jelas. Maksud kamu rasa ada, kamu lawan dia, tu tanda kamu beriman. Di dalam riwayat Imam Ahmad, di dalam Musnad, Nabi SAW kata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segala puji bagi Allah yang menolak rancangan syaitan itu, ada rancangan itu, rencana syaitan itu kepada was-was. Tak jadi kufur, sekadar was-was saja. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi SAW kata, la yazalun nas yatasaalun hatta yuqal hadha Allahu khalaqal khalqa faman khalaqallah. Nabi kata manusia ni sentiasa akan bertanya-tanya sampai satu peringkat dia akan tanya, Allah ciptakan makhluk, siapa cipta Allah? Siapa cipta Allah? Nabi kata siapa yang dapati hal itu, dia kata apa? Amantu billah, aku beriman dengan Allah. Jawapan dia ada. Allah cipta makhluk, kena makhluk. Allah tak ada siapa pencipta lah. Allah tidak duduk dalam sistem masa tu. Allah tidak ada kemarin, sebelum, besok. Allah tak ada. Masa tu sendiri Allah cipta. So tak ada timbul bila Allah cipta, sebelum Allah ada, bila Allah tak ada sebelum. Sebab Allah ni menciptakan segala-galanya. Allahu khaliqu kulli syai. Allah menciptakan segala-galanya, termasuklah menciptakan time, masa. So tak ada lah bagi masa. There is no before and after for the essence of God ataupun for God. Tak ada sebelum dan selepas. Huwal awwalu wal akhir. Allah yang pertama, yang terakhir. The first and the last. Allah yang pertama, yang terakhir. So tak ada. Tapi Nabi kata, bukan semua orang boleh faham kita cakap macam tu. Kata amantu billah, aku beriman dengan Allah. Aku beriman dengan Allah. Satu lagi dalam hadis Nabi kata, innallaha tajawaza an ummati ma hadathat bihi nafs anfusaha ma lam tatakallam atau ta'mal. Dalam riwayat ma lam yatakallamu bihi atau ya'malu. Allah maafkan umat aku ini apa yang timbul dalam diri dia, selagi mana dia tak kata dan dia tak buat. Nak bagi tuan-tuan faham macam ni. Tiba-tiba syaitan duk main, aku talak bini aku, aku talak bini aku, ataupun dia main penyakit. Nabi kata lagi kita tak kata, lagi kita tak buat, tak kira. Faham tuan-tuan? Maksudnya lagi kita tak kata, tak buat, Tuhan maafkan. Hatta buat contoh kasar sikit, aku nak berzina ni, aku nak berzina. Lagi kita tak buat, kita tak kira, Tuhan maaf. Walaupun lintah tak elok. Kalau dah niat azam nak buat, niat nak buat, itu Tuhan kira. Niat nak buat ni macam mana? Memang betul-betul nak buat, cuma pipi tak ada nak buat pasal benda tu tak ada. Yang tu kita nak pergi tikam nombor akaun, alhamdulillah tak ada lah dia perlih ni. Orang duk tanya mufti perlih, duk cakap banyak pasal apa tak hapuskan kedai-kedai akaun dia perlih tak ada kedai. 1-2 kedai tu, hak tu dia tulis orang Islam jangan masuk, melainkan pakai topi keledar masuk, kita tak tahu siapa, tu cerita lain. Itu pun boleh kira tak sampai 5 jari pun. Okey, Allah ampunkan benda yang hanya timbul was-was dalam diri kita, tak berlaku. Azam ni lain. Azam ni kita nak pergi buat, kita pipi Allah tutup pula. Kalau tak tutup memang kau masuk tikam lah. Itu lain. Itu lain.
So ini adalah hadis-hadis Nabi SAW yang memberikan gambaran selagi mana orang tu tak cakap tak jadi. Okey, kata dia cakap. Dia cakap dah dua. Kalau dia hilang akal, tuan-tuan, ada orang dia hilang akal, dia kena makan ubat. Kalau dia tak makan ubat, apa? Bekas macam ni, sekejap lagi dia nampak besar. Ayak ni nak tuang timpa pada dia. Itu dia main penyakit lah. Tapi kalau dia duduk main kacau dalam fikiran dia, dia lawan benda tu, dia mendapat pahala. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak hukum diri, tak membebankan satu diri melainkan dengan kadar mampu dia. Kalau dia kontrol, tiba-tiba dia terkeluar, bukan dia niat nak keluar mulut dia, yang mana sabqul lisan, terkeluar daripada lidah, apa yang dia tak maksudkan, juga hukumnya dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Allahu a'lam. Alhamdulillah, tuan-tuan, jelas tadi jawapan yang telah diberikan oleh baik, insya-Allah. Siapa yang ada berdasarkan pencerahan yang saya bersama bagi tahu tadi, kalau ada lagi persoalan berkaitan dengan topik itu, boleh tuan-tuan kemukakan insya-Allah. Soalan yang kedua, saya beralih kepada berkaitan dengan isu keuangan sikit, iaitu ada sebuah masjid. Ini bukan masjid mana-mana, bukan masjid di Perlis dan sebagainya. Ada sebuah masjid, dia membuat kutipan wakaf untuk tujuan pasang aircon. Untuk buat kutipan wakaf tunai untuk pasang aircon misalnya. Kemudian bila berlaku pengebah suaian masjid, tak jadi pasang aircon, dia putuskan kena pasang kipas gergasi umpamanya. Maka digunakan duit kutipan untuk aircon tadi, pasang kipas gergasi. Jadi apakah boleh dilakukan sedemikian ataupun bagaimana? Terima kasih. Pertama, tuan-tuan, orang yang mengambil amanah, pemegang amanah, ia tidak boleh tasarruf dengan amanah yang diberikan kepadanya, melainkan menurut kehendak tuan yang orang individu yang bagi amanah kepada dia. Dia tak boleh. Misalnya kita wakil la yatasarraf min indi. Dia tidak bertindak daripada diri dia, tetapi menurut perwakilan. Saya nak buat contoh yang ekstrim, nak pergi faham, baru contoh yang ringan. Orang wakilkan kita pergi meminang bagi pihak diri dia. Dia suruh minang kak budak tu. Dia pun pergi meminang. Pergi minang, ayah budak tu kata sebenarnya minta maaf lah, kak dia baru kemarin orang mari meminang. Oh, terlepaslah kawan saya. Oh, tak apalah, adik dia ada tak? Tak apa, saya minang adik dia lah. Kawan tu kita tak tanya. Tak boleh. Dia kata aku pergi kak dia tak ada, aku minang adik dia. Tak boleh. Kena tanya dia dulu sebab kita wakil dia. Duit macam tu juga. Apabila orang bagi duit amanah kepada kita, kita hendaklah bertindak menurut hasrat dia. Ni saya nak pergi faham tu, saya pergi pada detail isu ni. Saya buat contoh yang mudah tuan-tuan faham. Orang bagi duit banyak kat kita supaya buat buka puasa. Pahala buka puasa ni lain. Faham? Bagi duit. Kita bagi belanja buka puasa, ada duit lebih, kita buat jamuan raya. Tak boleh. Ganti balik. Pasal dia bukan bagi untuk kita buat buka puasa. Puasa, pahala buka puasa. Jamuan raya ni budaya kita lah. Tak boleh. Satu orang bagi duit, dia kata pi bagi ke rumah si Ahmad tu, dia susah. Bagi kat kita 500, kita pi tengok Ahmad tu. Rupanya Ahmad tu dah pindah dah. Kita pun pi jalan, jumpa satu orang lain, dia ni pun macam susah juga. Bagi kat dia, tak boleh. Pasal dia dah bagi tahu Ahmad. Tapi kalau dia kata pi bagi rumah orang susah, aku rasa Ahmad kampung tu susah juga, yang jumpa dia boleh bagi. Tapi duit ni dia kata duit bagi pada orang susah.
Kita tahu tujuan dia. Hang nak bagi siapa? Aku nak cari bagi orang miskin. Rumah tu ada, kampung tu ada Ahmad. Tapi kita tahu tujuan dia tu bukan Ahmad. Tujuan dia tu orang miskin. Kebetulan dia kenal Ahmad tu. Dan kita tahu niat pemberi tu. Maka niat pemberi tu ialah untuk orang miskin. Ketika itu kita boleh bagi pada orang lain kerana kita tahu tujuan dia orang miskin, bukan tujuan dia tu Ahmad. Tuan-tuan faham? Cumanya harta yang kawan tu nak bagi kepada kita itu hendaklah harta milik dia. Saya buat contoh lain. Kita bayar zakat. Ni zakat saya yang wajib RM1,000. Dan saya mau zakat ni hanya bagi kepada si A. Dia bagi mari kat Maib, dia bagi tahu si A. Sebenarnya kalau Maib tak bagi pada si A, bagi pada si B yang miskin, dia tak boleh kata apa. Kerana zakat bukan lagi hak dia. Dia adalah hak fakir miskin. Kalau dia tak buat keluar duit tu, dia berdosa. Dia bukan pemilik duit tu. Orang miskin memiliki duit tu. Pengurus zakat berhak memberi kepada mana-mana orang miskin yang layak. Tuan-tuan faham maksud? Kerana zakat tu bukan. Tapi kalau duit dia betul bukan duit zakat, dia memang nak bagi pada kawan tu, kita kena tunaikan seperti mana yang dia minta. Kalau tuan-tuan faham hal ini, tuan-tuan baru kita boleh pi pada apa yang dia tanya ni. Tujuan dia bagi tu nak bagi sejuk masjid ke memang dia nak bagi aircon? Kan? Kalau kita faham tujuan dia, kata masjid kami hangat lah, pasal aircon dia, dia bagi duit. Tapi tujuan dia nak mengelakkan hangat tu. Masjid tak boleh pasang aircon, tak boleh. Hanya boleh pasang apa? Kipas tu. Sejuk juga, sama dengan maksud dia. Maka tertunai, sama boleh. Pun begitu, kita bimbang kod dia ni jenis tak suka benda ni. Maka ihtiyatnya, hati-hatinya, tanya dia balik. Takut dia memang maksudkan aircon. Dia kata setakat nak beli kipas tu aku tak mau, kipas tu tak nak jadi. Misalnya kan, bukan itu maksud dia. Jadi kita kena pergi tanya dia dulu. So kita tanya dia, kalau kita tak pasti, kalau kita confirm dia ni sebenarnya tak kisah, dia nak pergi sejuk masjid je, tujuan duit tu. Maka kalau kita confirm itu tujuan dia, boleh tasarruf menurut niat dia. Jika kita tak confirm, hendaklah kita tanya balik apa maksud dia. Contoh lagi saya nak buat. Ni contoh ni dia lari sikit, tapi kena ingat, kita selalu ingat dah. Ni mai musim korban. Mai musim korban. Ada masjid sekarang tak ada kita tegak. Dia ambil duit tabung dia pergi buat korban. Korban ni 7 orang. Dia bagi duit tabung tu mungkin beratus orang pun. Dan orang bagi duit tabung tu untuk urus masjid, yang dia nak pergi buat korban pasal nak makan. Masjid lain ada, masjid kita tak ada. Buat malu ambil duit tabung lah. Ada orang dia pick up juga. Pasal apa nak malu? Siapa dia kata tak ada? Tak boleh. Dia kena ganti balik. Dia kena ganti balik. Dan ini kena amanah terhadap urusan yang Allah Alam. Jadi mungkin kita boleh ambil perhatian yang mana terlibat dengan pengurusan keuangan awam khususnya di masjid. Nazir kita pun ada, mungkin boleh diwawarkan juga kepada masjid-masjid kita agar tidak menyalahgunakan amanah sebagai wakil pemegang amanah. Baik, seterusnya kita pergi juga, mungkin saya masuk sikit berkaitan dengan Datuk sebut tadi berkaitan dengan zakat tadi. Kita terus kepada zakat, iaitu berkaitan dengan kita raya baru ni, orang istilah sebagai raya terkejut. Mungkin di sana ada orang yang tak sempat bayar zakat tu, kelang kabut terlepas nak bayar zakat. Apakah dia boleh qada zakat ini? Dan juga ada kaitan dengan bagaimana orang yang meninggal dunia pada malam hari raya ataupun pagi hari raya baru lahir bayi, adakah wajib zakat ke atasnya? Okey, terima kasih. Pertama, kalau dia sengaja
Dia duk ingat dah, tapi sengaja pergi lambat, sengaja, dia berdosa. Pasal zakat kena bayar pada waktu dia, kan, sebelum apa? Qabla khurujin nasi ila salah. Dalam hadis, sebelum manusia keluar kepada solat, maksudnya sebelum orang solat lah. Sebelum orang solat bayar, sebelum solat boleh bayar. Kalau tempat dia tu solat pukul 9 ni, sebelum pukul 9 lah, dia boleh bayar. Tapi kalau dia tak sengaja, dah terlepas waktu, balik raya, bini dia tanya, abang kemarin duk kata nak bayar zakat ni, kita raya awal. Saya, abang dia tak ada, tak raya awal. Selingan. Ni kita raya awal, bayar kemarin. Loh, tak bayar. Nak buat macam mana? Jumhur para ulama, yakni majoriti para ulama, menyatakan bahawasanya wajib qada. Wajib qada. Di atas banyak alasan. Semayang kalau terlepas pun qada dia. Ini zakat qada. Kemudian zakat ni hak orang miskin. Hak orang miskin ni tidak hilang dengan hilangnya waktu, kena bagi. Banyaklah alasan yang lain. Jadi siapa yang berlaku macam tu, dia pergi bayar balik, bagi balik. Tadi kedua apa? Orang meninggal dunia ataupun bayi baru lahir pada malam raya ataupun pagi raya. Okey. Masa bila kita dapat anak malam raya, kena bayar zakat fitrah ke tak? Ataupun mati malam raya, kena bayar zakat fitrah ke tak? Itu soalan. Para ulama, saya sebut dulu khilaf. Para ulama khilaf antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Syafi'i Hanbali, dia juga sebahagian Maliki, tapi yang terkenal mazhab, dalam mazhab, saya sebut mazhab Hanafi dulu. Sebab saya sebut Syafi'i sudah tak apalah, tuan-tuan tahu banyak sikit. Sekali saya sebutlah yang mana. Dalam mazhab Hanafi, dia kata waktu wajib tu ialah pagi raya tu, bila terbit fajar hari raya tu waktu wajib. Tu kira start waktu wajib. Waktu wajib ni kalau tak bayar masa tu kira habis dah lah. Hal lain tu waktu pilihan lah, boleh bayar. Mazhab Syafi'i, demikian mazhab Ahmad, boleh dikatakan jumhur, dia kata waktu wajib tu masa ghurubus syam, tenggelamnya matahari hari yang terakhir Ramadan tu. Kira malam raya, malam kita tengok anak bulan tu, ataupun kan malam, ataupun malam kalau dah kata besok raya, malam last raya tu, tenggelamnya anak bulan tu, waktu wajib. Last Ramadan. Last Ramadan yang terakhir. Artinya sesiapa yang dia ada padanya akhir Ramadan dan awal Syawal, dia wajib bayar. Itu tempoh wajib. Maksudnya siapa yang terlibat adrakahu, maksudnya dia melalui dua waktu ni, last Syawal, last hari Ramadan dan awal Syawal, dia wajib bayar. Saya buat contoh. Kalau budak tu lahir sebelum terbit, sebelum terbenam matahari hari akhir tu, dan dia juga hidup lah malam tu, malam raya, artinya dia wajib. Tapi kalau dia lahir malam raya, dia tak melalui waktu ni, akhir Syawal, akhir Ramadan tu, dia tak wajib. Pasal masa tu dia masih janin, dia tak ada ketika akhir Ramadan tu, dia tak ada, dia tak wajib. Itu di sisi jumhur. Kalau mati pula macam mana?
Kalau dia mati pada malam hari raya, kalau dia mati pada malam raya, berarti apa? Dia melalui last tu. Masa matahari Ramadan terakhir tenggelam, dia ada lah. Dia ada lah. Wajib bayar. Mungkin sebelum ijtihad. Kalau sebelum ijtihad, artinya dia tak penting lah. Yang penting dia tahulah kata hari ni. Yang penting dia tahu, dia melalui tempoh tu. Tapi kalau dia mati sebelum tenggelamnya matahari pada akhir Syawal, pada akhir Ramadan, dia tak wajib, pasal dia tidak melalui waktu wajib. Tuan-tuan faham maksud? Faham tak? Kan saya ulang balik. Jadi dia tu yang penting dia kena lalui waktu wajib tu, iaitu terakhir Syawal tu, terakhir Ramadan dan awal Syawal. Itu di sisi jumhur. Tapi di sisi Hanafi, oleh kerana dia waktu akhir tu dia kira masa terbitnya fajar hari raya, jadi lambat sikit lah. Kalau ikut mazhab Hanafi, dia jadi pindah, dia kira time tu pula. Artinya kalau orang hak malam raya tu mati, orang hak lahir malam raya tu, di sisi mazhab Syafi'i tak wajib, tapi di sisi Hanafi wajib lah, pasal dia pagi besok baru dia kira. Tuan-tuan faham tak? Dia panggil waktu wajib bila set tempat betul-betul start wajib tu. Dia kena lintah garis tu. Bila dia lintah garis tu, dia kena zakat. Tuan-tuan faham maksud saya? Dia kena lintah. Maksud sesiapa yang lintas waktu tenggelamnya matahari pada hari yang terakhir Ramadan tu, lintas tu maksudnya dia berada pada akhir Ramadan dan pada awal Syawal. Maksudnya masuk maghrib tu, lepas maghrib dia mati, dia kena bayar. Tapi kalau lepas maghrib malam raya tu baru dia lahir, dia tak kena, pasal dia masa Ramadan dia tak ada lagi. Tuan-tuan faham? Itu di sisi mazhab Syafi'i dan jumhur. Kita pakai mazhab Syafi'i. Kita pakai mazhab Syafi'i. Allahualam. Tuan-tuan boleh ambil apa yang pandangan ataupun penjelasan ada yang disampaikan oleh Sahibul Samahah. Dan sikit lagi Sahibul Samahah berkaitan dengan zakat fitrah ini. Ada juga ditanyakan baru-baru ini, juga pada bulan Ramadan ini ada juga mungkin amil-amil kita yang terlibat. Adakah boleh amil ini selepas dia kadang-kadang orang bayar zakat fitrah, kemudian duit lebih tu dia kata kira bagi ke amil, bolehkah amil terima duit sebegitu? Saya bersalah. Dia macam ni, kerja amil ni sensitif sikit. Tak apa, kita mesra kadang-kadang. Kerja amil ni, saya sebut hadis dulu lah, sebelum nak cerita yang ni boleh tak boleh. Nabi ni dia larang amil-amil ni dapat, amil ni semua amil zakat lengkis dapat hadiah. Bila Nabi hantar perwakilan orang duk pergi kutip zakat ni, mai sahabat hak balik ni, dia kata, hak ni hak zakat punya lah, hak ni dia buat bagi hadiah kat aku. Nabi marah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari boleh banyak kali hadis tu dengan berbagai sedikit perbezaan sirah, lafaz, dan juga Imam Muslim riwayat. Nabi kata, hala jalasa fi baiti abihi aw ummihi falyanzur ayyuhda lahu am la. Nabi kata pergi balik duduk rumah mak bapak dia, tengok orang bagi hadiah ke tak. Tu bukan saja amil zakat, semua pegawai kerajaan, pegawai, kalau hang tak pegang jawatan tu dia bagi tak? Kan? Pegawai-pegawai hak pegang jawatan-jawatan penting dalam kerajaan, bahagian tanah ke bahagian apa, yang boleh buat, pasal apa dia bagi? Pasal dia tahu ada pasal ni. Kan? Macam bapak apa?
Madu 3 tu kata kan. Baik dia ya bapak. Kan? Baik ada pasal tu kata. Kan? Tadi kata nak main ambil sewa rumah, terus kata nak main baik rumah. Kan? Ha? Baik ada pasal ya. Pasal apa dia bagi? Pasal kau boleh buat decision. Ke depan ni aku nak pakai yang lagi. Kan? Ini adalah termasuk di dalam rasuah. Tapi kalau dia bagi, tak ada kena-mengena. Anak murid bagi hadiah kat cikgu di sekolah, tak ada kena-mengena pun dengan mereka. Dia bagi hadiah kat cikgu. Dia bagi hadiah ke tak bagi hadiah ke, keputusan SPM dia tu bukan cikgu yang right pun. Cikgu ajak tak ada apa-apa lah. Tak mempengaruhi apa-apa. Bahkan hubungan itu lebih pada hubungan kemanusiaan. Kalau kontu tak kerja lagi pun, kalau dia jumpa, dia bagi. Macam kita sembelih korban yang Nabi larang ambil tu, kalau kita bagi pada tukang sembelih tu, bukan kerana dia sembelih, tapi kerana dia ni kalau tak sembelih pun kita bagi. Dia tok guru kita, kat ustaz kita, kawan baik kita. Tak apa, tak membatalkan bahagian korban itu. Tuan-tuan faham? Kita tengok dia tu bagi pasal apa. Kalau dia bagi tu tak ada menjejaskan apa pun tentang kutipan tu, dia lebih RM3, ambil tahan lah. Kerana dia pula kawan kita, duk kenal selalu kampung ni, makan minum kopi sekali, ni lebih RM3 ni ambil balik. Biar beli berapa. Tak ada kacau apa-apa sistem kot-kot. Ni aku 5 orang kira 3 tu. Tak ada untuk zakat fitrah dalam konteks kita ni, tak ada benda macam tu. Dia bagi tu atas dasar kawan, kenal, macam urusan hari-hari duit lebih bagi, tak mengapa. Tapi kalau dia bagi dengan tujuan, dia ni bukan saja duk kutip hati ni, ada bahagian lain besok aku nak minta senang, jaga, jaga. Itu mempengaruhi dan itu tidak dibolehkan. Wallah. Baik, alhamdulillah. Satu penjelasan yang baik dan mungkin boleh diambil perhatian oleh para amil di dalam negeri Perlis untuk tujuan seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Samahal sebentar tadi. Baik, satu lagi Ustaz Samahal sebelum kita berkaitan dengan soalan aurat, mungkin aurat perempuan yang lanjut usia. Mungkin satu contoh, ada seorang dia dapat kerja di Kuala Lumpur, ada penginapan, dan kawannya menawarkan dia tinggal bersamanya, dan bersamanya ada nenek dia. Bagaimana aurat neneknya ini? Adakah perlu memakai tudung selalu dan sebagainya? Adakah ada keuzuran-keuzuran lain di sana? Mungkin saya bersama boleh memberi sedikit pencerahan. Bismillah. Orang perempuan tua yang dah tak ada nafsu. Tua ni banyak lah kan, nampak je tua, jangan main kan. Tapi ni Quran kata dalam surah An-Nur, wal qawa'idu minan nisa'i allati la yarjuna nikaha falaysa 'alayhinna junahun an yada'na thiyabahun ghayra mutabarijatin bizina wa an yasta'fifna khairul lahun wallahu sami'un alim. Wal qawa'idu minan nisa, qawaid ni asalnya dia qa'ada 'anil haid, kata qa'adna 'anil haid, betul. Orang yang dah pencin dah, pencin daripada haid, pencin daripada orang wanita yang tua, allati la yarjuna nikaha, yang dah tak ingin nak nikah. Tengok kat orang lelaki pun dia tak berkenan, orang lelaki tengok dia pun tak berkenan. Tapi kalau orang lelaki tengok nak bergetah lagi, payah. Dia tengok pun tak berkenan, orang tengok dia pun tak berkenan, orang tua. Allati la yarjuna nikaha
falaisa alaihinna junahun an yada'na thiyabahun, taklah menjadi salah untuk mereka meletakkan pakaian mereka. Ghaira mutabarijatin bizina, dengan tidak tabarruj, make up, bersolek dengan perhiasan. Wa an yasta'fifna khairul lahun, jika mereka tak letak pakaian, pakai macam orang muda juga, tutup lingkup elok juga, khairul lahun, lebih baik untuk mereka. Allah kata. Ulama-ulama bincang panjang masalah ni, duk cari apa maksud yang kata boleh letak, orang kata boleh tanggai baju ni. Orang perempuan yang dah putih haid, yang tak teringin nak nikah dah, dan orang pun tak teringin dah kat dia, setakat mana yang kata boleh letak baju ni? Di kalangan para ulama seperti Abdullah ibn Mas'ud, dia kata maksudnya wanita ni dia boleh tanggalkan jilbab dia tu, pakaian labuh perempuan pakai yang ni dia boleh tinggal pakaian biasa dia saja. Yang mungkin pakaian biasa, terbahagian mereka sebut, kalau Atiyah Saqar kata rambut pun, kepala pun, tudung kepala pun boleh dibuka. Sebahagian kata adalah lapik kepala tu, tapi tak seperti orang muda lah, yang kena betul-betul tutup elok. Kita kira macam tudung orang tua-tua lama macam tu. Sebahagian masih kata tak, maksud dia ni tak boleh, maksudnya tudung ni, tudung kepala biasa ada, tapi hak atas ni saja boleh buka. Nak bagi faham mungkin nak mudah sikit kot, orang kata cekak kepala apa? Dia panggil apa? Scarf dalam tu. Panggil apa scarf dalam? Sarung nangka apa? Maksud hak tu tak apalah, dia tinggal yang tu saja pun tak apalah. Yang penting dia tak membuka aurat-aurat yang lain. Ada yang lebih ketat, kata hak wajibkan purdah, dia kata boleh tak pakai purdah saja. Pun begitu, tujuan maksudnya bila orang tu tua-tua, dia dah bawa apa benda. Pertama, dia tak upah keluar rumah dah. Kedua, dia pun kalau setiap kali main, dia nak pergi ambil baju dia, nak tutup orang, berat ke dia. Jadi beban nak bergerak pun sakit lutut dah. Agama bagi kelonggaran, selagi mana dia tak membuka aurat-aurat besar dia sampai nampak kau. Agama bagi kelonggaran, nampak sikit kepala dia, rambut dia, nampak sikit tengkok dia. Agama bagi kelonggaran. Takwil dalam ayat ni macam-macam, tapi saya rumuskan qaul-qaul itu. Ada yang ketat, ada yang longgar. Tapi Quran kata wa an yasta'fifna khairul lahun. Jika sekiranya depa kekal duk pakai tudung litup juga, dah tua umur dah apa? 80 pun pakai tudung litup dengan tersebut, khairul lahun, lebih baik untuk mereka. Jadi kalau orang tua-tua tu kita tengok dah tua, kadang-kadang nampak tengkok rambut sikit, nampak pakai tudung pun tak sebagai tudung atas kepala macam tu, ada kelonggaran di sisi syarak. Wal qawaidu minan nisa allati la yarjuna nikaha, kan? Wallahu alam. Azan. Kita azan dulu. Ada lagi apa soalan? Ada dua insya-Allah.
Tuan boleh bagi ke? Boleh? Saya tak tahu duk tak nak jawab tuan. Banyak nak makan nasi ke apa? Okey, baik, insyaAllah tuan-tuan, kita teruskan sikit lagi. Ada 2 soalan lagi insyaAllah. Lepas tu kita buka kepada tuan-tuan sekiranya ada pertanyaan. Bersamaha, kalau kita tengok banyak para ulama pun dah banyak bagi tahu tentang muncul golongan-golongan yang menyebarkan berita-berita palsu. Umpama Ibnu Salah rahimahullah, antara orang yang banyak paling bahaya sebar cipta di palsu ialah orang zahid, para sufi. Kerana apa? Kerana mereka nak dan orang tertarik dengan kezuhudan mereka. Baik, kita bukan nak soal itu, cuma baru-baru ini macam-macam perkara, isu-isu kepalsuan ini timbul dan dikaitkan dengan soal agama. Contohnya soal roh. Soal roh, benarkah roh boleh berpindah masuk ke dalam jasad orang lain? Dan kadang-kadang kita fikir soal roh ni benarlah. Allah SWT berfirman, yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi. Tapi di mana kedudukan roh ni sebenarnya? Walaupun roh tinggalkan jasad, dia pergi ke mana roh pergi sebenarnya? Ketika kita tidur, roh keluar, ke mana roh pergi? Orang meninggal, roh keluar, pergi ke mana? Boleh berpindah ke, boleh mai ke dan sebagainya. Mungkin persoalan ini menjadi buat bicara pada hari ini. Mungkin saya bersamaha boleh memberi penjelasan insya-Allah. Terima kasih. Tuan-tuan hadirin sekalian, ada 2 perkara yang saya nak sebut yang menjadi kepercayaan yang salah. Satu dia panggil tanasukhul arwah. Tanasukhul arwah ni reincarnation. Dia ni dia berpindah-pindahnya ruh. Maksudnya roh orang tu bila mati, dia tak mati, kita nampak je dia mati, tapi roh dia dah pindah pergi jadi baby, anak siapa lahir, ataupun pergi jadi burung ke apa. Ada juga agama-agama karut ni macam ada kepercayaan. Ataupun dia pindah daripada roh orang ni, dia pindah pergi jasad yang baru, lepas tu dia muncul pula pada tahun bila-bila baru pula. Yang ni dia panggil tanasukhul arwah. Tanasukhul arwah ni maksudnya dia seolah-olah orang tu hakikatnya tak mati, duduk dalam dunia ni, kita semua duduk pindah-pindah lah. Ataupun sebahagian orang ni, Quran kata kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan thumma ahyaakum thumma yumitukum, kan? Kita mati, dulu tak ada, Allah hidupkan, kemudian Allah matikan. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua manusia merasai maut. Maut bagi dia tak ada lah, sebab dia tak, maksudnya cabut roh tu masih lagi masuk dalam badan kawan lain pula. Kepercayaan ini kufur. Bukan saya tersilap, no, kufur. Kalau dia tersilap, tersasul lah, tapi dia kufur. Ni percayaan ni ala macam-macam pendapat kata ya, pendapat kata tak, ada pendapat kata betul, ada pendapat kata tak betul. Tak ada, kufur di sisi ulama-ulama dahulu. Al-Qadhi Iyad
Al-Qadiyat, siapa kalau baca kitab Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi dia kata qala al-qadi, berkata al-qadi, qadi itu qadiyat. Qadiyat kata yang ni telah sepakat orang Islam menyatakan ia adalah kufur. Kan? Man qala bi tanasukhil arwah, siapa yang sebut tanasukh arwah ni kufur, katalah. Ibn Hazmin al-Andalusi dalam al-fasl fil milal wal ahwa wal nihal, dia kata wa yakfi fi radd ala haula'i bi ijma'i jami'u ahli din ahli islam innahu kufur wa man qala bi qawlihim faqad kafar atau kama qala. Dia kata cukuplah untuk nak tolak benda ni, bahawasanya semua ahli Islam bersepakat benda ni kufur, siapa yang kata benda ni pun kufur. Tak boleh kata tanasukhul arwah ni. Kalau kita kata sebenarnya had roh dia ni, kalau tuan-tuan sebenarnya benda ni bahaya ni. Saya buat contoh. Ni sebenarnya roh Khalid Al-Walid. Kalut. Dia ni roh ni apa nama? Abu Hurairah. Yang tu roh Muaz bin Jabal. Kalau sepakat dah buat dakwah macam tu, kalau kita pun tak berani lawan dia, hanya main aku Muaz bin Jabal, aku duduk dalam badan dia. Itu nama dia tanasukhul arwah. Yang satu lagi, ni mungkin orang Melayu juga terlibat, ramai orang terlibat, dia panggil tahdirul arwah, menghadirkan ruh. Dia buat, lepas tu dia keluar, Assalamualaikum. Siapa dia ni? Aku adalah Tok Syekh sekian-sekian. Kita percaya. Tok Bomoh dia buat ajar ni. Ataupun yang pergi rasuk orang histeria tu, rasuk orang histeria tu kita pergi percaya, kata tu ruh sekian-sekian. Itu pun lebih kurang macam ni juga. Tahdirul arwah, menghadirkan ruh. Dulu Mak Saleh dia duk buat tu, spirit come into the coin ni, kan dia duk buat kan, dia seolah-olah dia panggil Elvis Presley ke mai. Itu semua jin, syaitan. Tapi macam mana dia tahu semua? Dia tahu dia boleh bagi tahu, dia macam perangai Tok Wan dia juga. Dia habaq kata aku dulu suka sekian-sekian, aku simpan. Qarin, jin yang setan yang duk ikut dia tu selalu. Setan tu memang banyak tahu rahsia dia. Ini dal, sesat. Kalau dia percaya ruh tak ni, dia menyanggahi apa yang ada di dalam Quran, terutama tanasukhul arwah tu yang berpindah-pindah. Dengan tu tak ada lah azab kubur, semua kita semua duduk ke atas ni ya. Okey, tak boleh kata benda ni. Jangan kata, jangan percaya. Tak boleh kot kita kata, oh dia tu kata mungkin pendapat dia mungkin betul, mungkin salah. Tak boleh. Salah. Bahkan seperti Ad-Dardil Amaliki kata benda ni keluar dari agama. Macam tadi, keluar dari agama. Siapa yang kata dengannya, dia hendaklah mengucapkan syahadah semula. Kerana dia telah mengingkari banyak ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan hal ni, kematian. Tak apalah, semua orang bila kata dia silap, dia boleh bertaubat lah, tak ada masalah lah. Dia taubat lah, kan, dia silap. Okey, tapi saya nak bawa tuan-tuan pergi pada satu, ke depan sikit. Tuan-tuan, kenapa akhir-akhir ni kita duk dengar benda-benda pelik-pelik? Pasal apa? Selain daripada Nabi Adam turun untuk mana, telaga ni ada khasiat apa? Pasal apa? Sebabnya kerana agama ni lately ni di Malaysia kita ni, orang sejak dulu tapi kebelakangan ni orang macam minat brand-brand agama ni. Topi kalau tulis sekat macam ayat Quran ke apa, tulis macam Jawi, orang minat.
Minat tu kadang-kadang kerana agama, tapi kadang-kadang agama ni jadi satu brand yang boleh nampak macam satu style sikit. Pakai tudung, artis yang tak pakai tudung bagus, dia pakai tudung, tapi dengan brand dia. Pasal agama sudah menjadi satu aset ataupun boleh jadi macam komoditi yang boleh orang dagangkan. Ada untung dalam agama. Dan ni bukan cerita baru, ini cerita lama. Saya tuan kena dengar apa saya nak cerita. Ini cerita lama. Dulu lagi. Quran kata apa? Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celaka orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, ahli kitab, buat agama sendiri. Hak mana Tuhan tak kata, dia kata Tuhan kata, dia tambah kat Taurat dengan Injil. Summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka kata ini daripada Allah. Ni agama lah ni. Liyashtaru bihi thamanan qalila. Untuk mereka membeli dengannya harga yang murah. Nak beli dengan harga murah. Itu Nabi kata akhir zaman, iqra'u Quran fas'alullah. Bacalah Quran dan minta pada Allah. Ni kita baca Quran dengan hadis Abu Daud. Qabla an ya'tiya zamanun an-nasu yaqra'una al-Quran yaqra'una al-Quran wa yas'aluna an-nas. Yaqra'una al-Quran wa yas'aluna an-nas. Qaumun yaqra'una al-Quran wa yas'aluna an-nas. Sebelum datang pada satu zaman kaum yang membaca Quran dan meminta daripada manusia. Akan datang. Pasal apa orang nak? Saya buat contoh. Kalau saya kata ruh Abu Bakar masuk kepada orang ni, lepas tu pindah pergi pada wali ni, itu baru satu cerita. Cerita dia hak namai ke depan, ruh kawan ni dah masuk kat ni, masuk kat kawan ni. Dua cerita. Lama-lama roh tu masuk kat dia juga. Roh saya ni sebenarnya, saya lah Saluddin Al-Ayyubi. Misalnya. Saya lah yang sebenarnya Abu Zar Al-Ghifari. Tuan-tuan nak buat macam mana? Tuan-tuan pakai cium tangan lah. Komen tak boleh lah. Saya tidak komplain kata salah. Tapi oleh kerana semua orang yang bercakap agama, ada yang, sebab saya tahu ramai yang jujur, tapi kita tak boleh nafi juga ramai orang yang bercakap agama kerana agama jadi untung, jadi kaya. Mengaji tak payah banyak mana, kenakan pakaian yang luar biasa sikit, zikir yang pegang bagi orang semua nampak. Tuan-tuan tengok, dalam masa sekelip mata pakai kereta yang hebat, kenderaan yang hebat, ayat RM1 jadi RM50. Siapa tak mau? Tuan Haji kita meniaga nasi kabu pun payah nak dapat macam tu. Ayam pancuh masak baru RM1.50. Ni sekali tube ni. Saya bukan kata salah, tapi jadi brand. Pasal apa orang nak pilih dia, tak pilih dia? Saya pondok saya Nabi Mai, takkan saya salah? Dia banyak benda di sebalik itu semua. Jadi tuan-tuan kena ni saya lah. Semalam saya mimpi Nabi habang kat saya, engkau lah mufti yang terpilih di zaman ni. Kalau tuan-tuan siapa kritik saya kena. Saya tak mimpi, saya suruh Ustaz Khidimin mimpi. Hal ini tak berlaku pada zaman salafus salih dalam keadaan macam tu. Kita tak nafikan karamah, kita tak nafikan kurniaan Allah. Tapi semua orang tak macam tu. Sehingga akhirnya anak murid tak berani, jangan kata, ulama-ulama kata jangan kata apa. Siapa lebih ilmu dia lebih besar daripada Abu Bakar Siddiq? Apa Abu Bakar kata? Ayuhan nas, wallitu alaikum walastu bi khairikum. Fa in ata'tu Allah wa rasulahu fa'inuni wa in 'asaitu Allah wa rasulahu fala ta'ata li. Wahai manusia, aku dilantik menguruskan kamu. Aku bukan yang terbaik di kalangan kamu dalam urusan ni. Kalau aku taat Allah dan Rasul, tolonglah aku. Kalau aku tak taat Allah dan Rasul, tak wajib kamu taat dekat aku.
Oh, Abu Bakar. Siapa lebih baik daripada Umar? Dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar. Kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Nah, dalam hadis Muslim, Ali kata, sentiasa aku dengar, masuk aku Abu Bakar dan Umar, keluar aku Abu Bakar dan Umar. Nabi selalu kata macam tu. Tiga-tiga. Ayuhan nas in ra'aitumuni i'wijajan faqawwimuni. Dalam Akamil Ibn Athir. Wahai manusia, jika kamu tengok aku menyeleweng, betulkan aku. Orang ramai tanya, bagi pendapat Umar tak kata, hang siapa? Aku Nabi dengan aku tau. Bukan mimpi Nabi dengan dia. Aisyah radhiyallahu anha, bukan mimpi Nabi tidur dengan dia. Nabi menggauli dia. Pun sebahagian pendapat Aisyah dalam fiqh tidak dipersetujui oleh sahabat yang lain. Banyak kritikan Aisyah pada sahabat, sebahagiannya diterima. Az-Zarkashi himpunkan kritikan Aisyah pada sahabat. Siapa lagi? Ali menantu Nabi. Bukan semua. Ibnu Abbas, Nabi doa kat dia. Nabi doa dia. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Lalu Allahumma 'allimhu al-kitab wal hikmah. Masa dia di rumah Maimunah, dia bagi ayam kat Nabi. Nabi nak wuduk salat malam. Allah faqihkan dalam agama. Nabi doa kat dia. Nabi doa tu, bukan dia mimpi Nabi. Tapi ada pendapat-pendapat Ibn Abbas di dalam tafsir. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Alimkan dia takwil. Maksud Ibn Abbas alim, turjuman Quran. Pentafsir Al-Quran. Pun begitu, ada beberapa pendapat Ibn Abbas yang orang tak terima. Dia anggap lemah. Termasuk pendapat Ibn Abbas, Ibn Mas'ud juga, tentang amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim. Apa maksud naba'il 'azim? Khilaf. Ada ke kiamat ataupun Quran. Maksudnya ulama tak kata, dah Ibn Abbas kata kita jangan pasal Nabi doa kat dia dah. Agama luas, dibina atas hujah. Ada qaul Ibn Mas'ud, ada qaul Ibn Umar, ada qaul Ibn Abbas. Tapi yang sedang dibentuk ini ialah cult. Cult ni bermaksud, terjemah Melayu macam mana? Dia jadi fanatik, semacam dia ikut saja apa pun. Cara tu, saya kena create cerita-cerita mengenai diri saya. Tuan-tuan, tahajud ni semua orang, insya-Allah tuan-tuan membuat tahajud lebih. Tapi saya kena habaq tu tuan-tuan, malam tadi masa tahajud saya bangku satu cahaya nampak. Anak murid kat bawah ni bergetar. Sedangkan benda-benda yang saleh orang simpan antara dia dengan Allah Ta'ala. Zahirnya karamah tu bukan karamat tu duk tunjuk. Sekarang akhirnya mai jumpa tu guru saya, scan. Oh, ni ada jin 3 ekor. Hati tak apa tenang. Scan tak percuma lah, kena bayar lah. Bismillah makan air zam-zam. Oh, tak cukup air zam-zam. Kita kena buat telaga kita juga. Kalau zam-zam Saudi dia dapat duit, kita bila nak dapat? Kita kena buat telaga tok syekh kita pula. Tapi nak pi pun kena ada cara. Pi sendiri tak boleh, kena saya bawa. Semua ni bisnes. Sebab tu bila pi kucai bisnes ni, marah. Wasabi ya. Sebab itu Nabi suruh kita jaga-jaga pada akhir zaman. Agama bukan mudah. Nabi suruh tu addu 'alaiha bin nawajiz. Gigit dengan geraham kamu. Semua orang boleh dakwah.
Tuan-tuan, kita kena ikut ulama tuan-tuan. Mereka tak mau ikut ulama. Benar. Benar. Tak ada siapa yang dalam fatwa dia kata ni pandangan saya tentang hadis ni, tak. Setiap yang kita tafsirkan, hatta dalam fatwa ambil lah perlih ke mana, semuanya ada qaul ulama dalam hal tu. Kalau tak Hambali, Hanafi, tak Hanafi, Syafi'i, tak Syafi'i, Maliki, tak Sauri, tak Auza'i, semua ada tuan lah. Tapi bukan itu sasaran dia. Sasaran dia ulama tu kena ikut. Saya pun ulama ya. Jadi kalau saya kata apa-apa, tuan-tuan ikut lah. Kalau saya kata derma, tuan-tuan kena derma. Kalau saya jual barang, tuan-tuan kena beli. Tak beli, tuan-tuan tak ikut ulama. Dan ini dah yang kita akan tengok berterusan jika tak dikawal. Maka khurafat muncul lepas mimpi. Bolehkah satu orang sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi duduk rumah dia, nak meninggal, tak meninggal kat rumah dia tu, pergi jihad tu sampai dekat sempadan Turki tu. Abu Ubaidah Al-Jarrah sampai ke Jordan tu, kubur. Pada hari itu Nabi kata aminu hadhil ummah, amin umat ni, Mu'adz bin Jabal. Padahal jaminan Nabi hebat kat mereka. Tapi kalau mereka orang betul Nabi jamin. Tapi kalau semua orang kata, tuan-tuan, anak murid saya dah mimpi saya ni ahli syurga, dia macam mana? Ketika Umar bercakap, Abu Bakar kata, tuan-tuan, saya Umar yang dijamin oleh Allah sebagai ahli syurga. Padahal dia pun memang dijamin. Tuan-tuan, agama sebab tu menjadi tanggungjawab kita, yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluh. Agama ini dibawa bagi setiap generasi orang-orang yang amanah. Ilmu agama ni yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Membersihkan agama ini daripada tahrifal ghalin, daripada penyelewengan orang yang melampau, nak agama tapi melampau. Atau ada satu jenis itu yang kafir ke orang melebihi. Wantihal mubtilin, tokok tambah orang yang suka tokok tambah. Wa ta'wil jahilin, dan takwilan orang yang jahil. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Kita sayang orang agama, kita sayang orang baik, kita sayang mereka, tapi kita hukum hak tu sahabat buat dengan Nabi, supaya ada batasan kita, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, panjang ulasan daripada saya bersama sebentar tadi. Ada soalan tak daripada hadirin yang boleh kita buka satu dua, insya-Allah. Sila Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Zakat emas. Zakat emas ni berapa banyak orang perempuan boleh pakai, dan berapa banyak emas tu boleh simpan, dan berapa banyak yang perlu bayar zakat. Itu soalan saya nyari. Terima kasih. Zakat emas, pihak orang perempuan boleh pakai tu. Saya sebut beberapa mazhab supaya tuan-tuan tahu. Wanita boleh memakai emas, lelaki tak boleh lah. Wanita boleh memakai emas kadar yang mana dia pakai emas yang dikecualikan zakat. Itu soalannya. Majoriti para ulama menyebut iaitu yang mengikut uruf masyarakat tu, kan. Uruf tu wanita pakai banyak tu lah, uruf tempat kita ni misalnya. Banyak itulah yang dikira yang dikecualikan zakat. Saya nak cakap ini mazhab, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Jadi kadang-kadang uruf ni susah juga. Uruf orang Penang, uruf orang Perlis, payah juga tu. Uruf anak mami, kan? Uruf di Afrika, tapi dia kata uruf.
Kalau orang tempat tu biasanya pakai katalah 3-4 utas, macam itulah uruf dia. Uruf ni kadang-kadang susah, fuqaha kadang-kadang dia ambil keputusan orang setempat buat kira uruf tu. Cuma yang di negeri Perlis ni dia pakai qaul yang lain. Hak tadi pun qaul benar, qaul ulama dia. Dia kata semua kena bayar. Tak ada hak mana hak pakai, hak tak pakai, timbang belakang, bayar belakang. Itulah fatwa sejak dulu di Perlis ni. Sebelum saya mai pun itulah fatwa yang ada. Walaupun pernah juga, secara jujur kita pernah juga cuba bincangkan balik fatwa tu untuk melihat, tapi kebanyakan ahli fatwa ketika hari itu kita bincang masih lagi mengekalkan fatwa yang sama, iaitu semua yang pakai, yang tak pakai kena bayar zakat. 2.5%. Jadi dia tak ada potong lah, dia timbang 2.5% daripada itu. Wallahualam. Ahli Perlis ni dia bayar semua. Dia susah lagi orang dulu kan? Tapi kalau ada orang dia kata Allah, keluarga kami memang duk pakai banyak ni, yang ni tak ada apa, tak wajib . Kalau dia tak bayar pun dalam konteks keadaan sekarang ni, kita pun tak cek dah, pejabat agama majlis agama Islam, majlis pun tak cek dah. Kalau itulah benda yang dia yakin, maka antara dia dengan Allah Ta'ala lah, kalau dia yakin dengan qaul itu. Cumanya kalau berlaku pelaksanaan kuasa, iaitu pemerintah mengutip zakat dan menuntut zakat, maka kadar tuntutan pemerintah itu menurut keputusan pemerintah. Kalau di negeri yang dia kata ikut uruf, itu kaedah dia. Kalau di negeri yang kata tak ada uruf, tak ada apa, itu kaedah dia. Tapi dalam konteks sekarang, walaupun Maib sekutip, Maib tak pernah tanya lah, kau duk pakai banyak mana. Antara ketakwaan dia dengan Allah Ta'ala lah, dia bayar lah. Wallahualam. Ya. Ada soalan lain? Sila. Ya, sudah tanya. Was-was tadi. Antara yang dibaca ialah Qul a'udzu birabbin nas. Cuma saya nak sebut pesan semua. Quran ni dia bukan jampi. Memang dia ada kesan syifa. Tapi hendaklah kekuatan Quran ni apabila kita baca dengan kita faham. Memanglah boleh jampi dengan Quran. Tapi dia bukan jampi hak orang tak faham ni. Kita baca, apabila kita baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dengan kita faham, maka bererti kita kata Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah a'udzu birabbin, aku berlindung dengan Tuhan manusia. Tapi kalau kita baca tak faham, kita tak rasa kita lindung, duk ingat ayat ya, maka tak ada makna isti'azah, makna meminta perlindungan daripada Allah Ta'ala tu tak ada. Macam orang baca ayat kursi, dia duk kira nak perhabis ayat tu, dia kata baca ayat kursi pun hantu tu tak lari. Bukan, mungkin pertama dia baca tak apa kena, dan kedua dia tidak berakidah dengan ayat kursi tu. Sebab itu penting membaca dan memahami dengan kadar dia lah. Dia faham konten tu, bila dia baca dengan iman, maka Allah jadikan keajaiban dalam ayat-ayat ni, dia memberikan kesan yang mungkin kita tidak nampak. Yang satu lagi, tadi kawan yang bahagian 3 tadi saya kata tu, yang dia tak hadapi tu, dia penyakit. Penyakit ni sembuh dengan berubat, dan juga sembuh satu lagi yang lebih utama pada dengan doa. Jadi dia doa. Bagi orang yang menghadapi benda ni, saya mencadangkan supaya dia doa selalu semasa dia sujud. Bukan ada Nabi kata siapa wah-wah doa masa sujud, tapi Nabi kata wa amma sujud fa aksiru fihi doa, adapun sujud kamu banyakkan doa. Jadi doa insya-Allah hilang. Saya tuan-tuan juga ada pengalaman, banyak benda yang kadang-kadang ada kepada kita, bila kita mai nak banyak, umur kita sikit, kadang kita nak lupa. Contoh, lupalah, hafal-hafal lupa, hafal lupa kan. Tuan-tuan mungkin kau ingat, saya kadang-kadang nak lupa kan. Ubat dia kadang-kadang memanglah
orang kata tua kau lupa, tapi Allah boleh buat. Sebab tu kita doa supaya kalau boleh janganlah lupa, bagilah ingat. Dan kita akan tengok, insya-Allah kalau Allah makbul kan adalah kesan kat kita. Kita kadang baca, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Doa Nabi Musa. Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhan, lapangkan dada aku. Tapi kalau dia baca Rabbi syrah li sadri, itu bukan doa-doa kita tawajuh kepada Allah. Kita minta kepada Allah, kita hadap kepada Allah Taala. Allah betul-betul kalau kita sebut Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dada, kita lapang dada insya-Allah. Macam-macam orang mai ke masalah hujan, masya-Allah. Sadru rah. Tenang, kita tak ada masalah. Wa yassir li amri, Allah mudahkan urusan kita. Macam mana pun Allah buka jalan. Allah ni tuan-tuan ajaib. Sebab tu wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Tuhan kalau mudahkan urusan ni, kita akan dapati kelapangan hidup yang maha dahsyat. Tapi kalau Tuhan sulitkan urusan, kita ada harta berpuluh juta pun, dia sulitkan urusan. Sulit urusan anak-anak kita, isteri kita, sulit urusan kita, sulit semua. Duit ada, tapi sulit. Sulit tu bukan sulit urusan tu, kepala ni pun sulit. Dia jadi serabut semacam. Ada orang serabut, dia tak tahu apa dia serabut. Minta Allah dada, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, mudahkan urusan. Rabbi yassir wa la tu'assir, kita edarkan tu, perlih berzikir, bukan suruh edar saja, suruh baca Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, ya Allah, tidak ada yang mudah melainkan apa yang kau jadikan mudah. Dia mudahkan kita. Orang cerita payah, kita buat boleh insya-Allah. Hidup ni tuan-tuan, kalau Tuhan tak tolong, tak usah pandai hang cerita kat mana, saya sangkut. Tapi kalau Allah tolong, tak usah letak reba banyak mana pun, dia langkah boleh. InsyaAllah. Alladzina qala lahumun nas innan nasa jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang yang apabila dikata pada manusia, orang ramai duk berhimpun nak ambil tindakan, fakhshawhum, takutlah pada mereka. Fazadahum imana, bertambah iman mereka. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah, dialah sebaik-baik tempat yang diserahkan urusan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal, hasbi Allah wa ni'mal. Kata boleh sebut ayat hasbunallah wa ni'mal, hasbunallah wa ni'mal. Aku serahkan Allah urusan. Payah, ganggu, tak mampu nak lawan ni otak ni. Duk main dalam kepala macam-macam. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Nabi ajar. Nabi tak sebutlah spesifik kan, tapi tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan dengan Allah. Bukan dia sebut la haula wala quwata, bukan. Sebut dengan iman, yakin, tawajjuh, meminta kepadanya. Saya selalu sebut hari itu kan, dalam hadis Nabi kata alidhu bi yadzal jalali wal ikram, sentiasa kamu ulang, lazimi ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Tak payahlah duk pegang tasbih abang orang, tengok ni berapa kali aku baca. Kita nak bukan nak dia, kita pertolongan Allah Taala. Ya dzal jalali wal ikram, wahai ya dzal jalal, yang mempunyai kemuliaan, wal ikram, yang memuliakan. Allah bagi kekuatan kepada kita. InsyaAllah kalau kita tawakal pada Allah, dunia ni akan pergi begitu saja. Kita pun akan pergi melalui dunia ni. Dia mudahkan urusan kita dengan kadar tawakal dan yakin kita pada Allah. Tahajud, doa, lazimi zikir. Bukan zikir nak tunjuk ke orang, lazimi zikir. Lepas mulakan pagi ni, saya nak penutup dah ni. Mula pagi tuan-tuan, bangun semua orang pagi-pagi tak bangun, mungkin berapa bangun pagi, main berjemaah di masjid.
Sebelum berjemaah pun bangun pagi. Waktu orang tuan-tuan buat appointment, bayar kat pegawai khas, bayar kat sekretari, nak pergi jumpa tu orang besar tu, kok boleh dapat projek. Kadang-kadang bayar tak dapat pula tu. Bayar dah kat setiap usaha sulit dah. Allah janji sulusul akhir minal lail, 1/3 akhir pada malam. Dia nak terima doa. Siapa doa dia nak terima. Siapa minta ampun, ya astaghfir fa aghfirullah. Siapa minta ampun, aku nak ampun. Man sa'alani fa'utiyah, siapa yang minta aku nak bagi. Siapa yang doa fa astajib, siapa yang doa aku nak mustajabkan dia. Dia bagi kat kita. Bukan disuruh pergi beratok naik bas pergi Kuala Lumpur ke pada. Bangun. Ambil wuduk. Elokkan wuduk. Solat 2 rakaat. Minta kat dia. Sujud minta. Lepas solat minta. InsyaAllah dia berikan kehidupan yang kita tak sangka. Dia berikan kelapangan yang kita tak duga. Dia datangkan rezeki yang luar biasa. Kadang-kadang kita duk kira rezeki hak dalam poket kita. Kita tak kira Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia memberikan rezeki dengan daripada apa yang dari mana yang kita tak sangka. Tak sangka rezeki ni bukan tiba-tiba duit rezeki. Kadang-kadang orang ni rezeki, orang jemput dia makan rezeki. Kadang orang ajak dia pergi umrah haji rezeki. Nak bayar berapa? Cuma saya nak sebut satu. Saya pergi jumpa satu orang kaya. Dia ni pembekal kepada oksigen ni. Di hospital ni dia bekal oksigen. Seluruh negara kita ada bekal. Dia cerita pengalaman dia. Bila kena COVID, dia pun terpaksa orang bekalkan oksigen. Masuk ke hospital swasta. Kena berapa hari tak ingat sebut. 200,000 lebih kena bayar. Tapi dia ni orang baik. Dia kata selama ni baru kita tahu. Kita duduk ni free ni. Masuk hospital kena bayar ni. Oksigen hak dia apa bekal tu. Hak hospital kerajaan bagi subsidi. Cuba masuk swasta. Beribu-ribu nak kena bayar. Pasal nak sedut oksigen. Ni kita duduk boleh sedut free ni. Sebab itu Nabi sebut tentang Khadijah. Nabi kata ruziqtu hubbuha. Aku telah diberi rezeki cintanya. Maksud cinta Khadijah tu rezeki. Tuan-tuan hadirin sekalian. Sebab itu maka doa kepada Allah. Minta rezeki kat dia. Segala orang ni minta pun dia bagi tak bagi. Dia tu sendiri, diri dia tu masih minta bagi-bagi, tak yakin dengan Tuhan. Dia kata kemarin minta dah tapi RM35 ke dah dapat. La haula wala quwwata illa billah. Kemarin mungkin berapa banyak bala nak main, mungkin kereta nak rosak, tak rosak dia tak tahu, mungkin hak orang banyak benda. Kemarin hantar sakit, anak sihat. Kadang-kadang anak kita sihat tak kena pergi hantar klinik, rezeki. Sekali pergi hantar kena RM30. Tuan-tuan, solat, doa antara kita dengan Allah. Tahajud. Bukan kena ambil ijazah kat saya, awak tahajud tak ada. Ni dah ada dalam Quran dan hadis dah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikit saya bersama penutup lah, buat penutup mungkin 5 minit. Saya bersama baru balik daripada program di Kelantan. Saya orang Kelantan. Bila mana melihat apa yang berlaku, mungkin sedikit apa yang berlaku itu, kita rasa kecewa dan saya menafikan itu sikap sebenar orang Kelantan lah.
timbalan mufti pun orang Kelantan. Jadi itu bukan sebenarnya mencerminkan orang adab orang Kelantan, dan Kelantan sebagai universiti terbuka dan seumpamanya. Dan mungkin sikit masa lah saya sama-sama beritahu apa sebenarnya berlaku, dan sebenarnya saya sama-sama banyak terima cabaran-cabaran sebegini, tapi tetap berprinsip atas jalan dakwah ini sama-sama. Terima kasih. Dia tanya orang Kelantan, tanya saya jawab lah. Saya pergi Kelantan atas jemputan. Family saya pun pergi. Dan saya nak sebut, saya pertama saya bagi kredit ke orang Kelantan ni. Saya ni pergi Kelantan ni, saya jarang ingat. Saya pergi Kelantan sejak dulu sampai sekarang, baru ni pun saya pergi. Mana kedai saya masuk pun, tuan kedai tak mau ambil duit. Tang tu murah hati orang Kelantan ni. Betul. Saya kata kat kedai tu, saya ni ramai, saya lagi, dan yang mereka ikut saya lagi 3-4 biji kereta. Tak apa, dia kata, tadi ayah dia keluar pembesanan jangan ambil duit. Dari dulu jarang, tapi tang tu saya bagi kredit murah orang Kelantan. Lepas pada tu, bila saya sampai sana, tu orang Kelantan ni jemput. Ramai kawan-kawan Kelantan ni, ustaz lah apa mari jumpa, telefon, pimpinan negeri yang mana kenal saya. Pada zaman Tuan Guru ni Abdul Aziz tu lah, boleh kata kebanyakan program, banyaklah program pentas di Kelantan ni saya isikan. Bahkan dalaman juga tentang hudud, tentang banyak, tuan-tuan tengok rakaman dulu kebanyakan di Kelantan. Forum-forum yang panas di Kelantan. Tak ada masalah tentang itu. Dan saya pergi baru ni pun berjalan jumpa orang Kelantan, masya-Allah. Lama tak pergi. Banyak bagi oleh-oleh saya bawa balik pun macam-macam. Cuma apabila nak buat program tu, saya dipahamkan kata tidak ada kelulusan yang diberikan kepada penganjur. 3 orang panel. Kita pun kata tak apa. Tapi oleh kerana tuan penganjur kita ni, datuk kita ni, dia berbesar hati, dia buat makan. Dia panggil lah orang main makan. Kita ubah, kita begitu forum tak ada. Ada majlis ramah mesra dengan makan. Jadi poster semua keluar di media sosial je lah. Keluar tu tak apa, buat lebih kurang 500 lebih untuk makan. Ramai mai, tak cukup. Mai hanya makan, bukan dia makan pun sebagainya. Budak muda semua, anak-anak muda. Mari nak ambil gambar. Mari ambil gambar, macam-macam lah. Salam. Ada kata saya nak pindah Perlis. Semua tuan-tuan duk ada orang nak pindah, ramai nak pindah sini. Waktu kebanyakan tu saya tanya, mari bergabung sunnah. Kebanyakan memang mereka akan mari bergabung sunnah. Ramai juga, alhamdulillah. Cuma di ujung tu habis dah, saya pun dah habis dah, masa pun dah habis. Dah pukul 10 dah kami pun masuk ke dalam sembang dengan ada wakil menteri dan juga ada wakil pimpinan mereka, ada pimpinan masyarakat Kelantan juga yang duduk sembang, ada juga artis lah apa. Jadi saya duduk sembang dalam lah. Tengok ada gerombolan mai, budak-budak muda ni mereka mai. Budak-budak muda ni kita pun tak tahu. Mereka masuk kawasan tu private, kawasan tu kawasan persendirian. Mereka masuk tu tak bising lah. Waktu ramai-ramai, katanya saya pun tak nampak, saya jauh. Saya dengan mereka di sana, saya ni duduk di sini. Tapi oleh kerana orang tu mesti ramai, mereka tu macam tak boleh nak rapat sangat lah. Kawasan kemah tu penuh. Rapat tapi tak boleh apa, nak mai dekat ke sini. Buatlah live. Apa saya tak tahu, rakaman ke apa. Katanya bomo. Dengan apa? Tengok, saya tak tengok, saya tengok gambar lah. Ada biji tasbih apa lah. Budak-budak tu ramai lah saya tengok, puluh-puluh orang. Ada kawan-kawan kita yang pergi tu tanya, apa ni main mana? Sebahagian dia tak tahu, dia ajak main sini, lepas ni dia akan belanja makan.
Katanya budak-budak motor. Tapi sebahagian tu memang mai bercakap lah. Cakap besok lah. Tolak Wahabi. Macam tu lah. Abah menjerit-menjerit. Masa awal tu tak menjerit. Masa nak keluar tu nampak mula menjerit. Ada polis apa. Kawan mereka. Polis pun tak ramai. Special brand tu ada. Kemudian suruh mereka keluar. Sambil keluar tu mereka menjerit lah. Dengan apa yang mereka sebut. Dan kemudian pergi ke tempat lain. Mereka main ni mereka tutup muka. Isap rokok. Tutup muka. Pakai seluar. Skrat. Tapi bila mereka nak pergi buat live kat luar tu pula, buka pula. Jadi orang boleh kenal siapa kan. Tapi saya tidaklah menganggap itu semua mewakili masyarakat Kelantan. Adalah insiden macam tu, tak kena saya pun, kami duduk dalam, di luar menjerit. Dan kemudian adalah orang yang pick up isu tu. Kononnya majlis tu dibantah, majlis tu dihadiri oleh ramai. Dan dibantah oleh segelintir tu. Dia main bantah apa tak tahu. Orang makan dia bantah. Mungkin dia ingat ada program. Tapi saya bukan nak cerita tu, dah tanya. Saya nak cerita sikit yang lain, tuan-tuan. Tadi sebut pasal dakwah. Dakwah, kalau saya ni nak sebut saya tokoh dakwah, saya tak sebut lah. Malu lah saya. Sikit sangat. Nak kata kena kejadian tu, tidur free berapa hari di situ. Tempat tu elok. Makan sampai saya kata balik kena puasa banyak hari. Tak terhenti-henti orang Kelantan bagi makan. Yang tak sempat jumpa saya, hantar mai macam-macam lah. Pasal kawasan tu tutup, tak boleh mari. Baguslah orang Kelantan ni. Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi SAW, paling dahsyat sekali ya, Nabi kena di mana? Kena ujian. Nabi sebut tu Yaumul Aqabah, tapi maksudnya ialah di Taif, di tempat Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kulal. Nabi pergi dah lah, pergi tak ada hotel, tak ada apa. Setelah masalah di Mekah ni, orang Mekah tak mau terima dakwah ni, pergi ke sana, ke Taif. Orang Nabi ketuk pintu semua pemimpin Taif. Bukan saja mereka mencerca Nabi, hari Nabi nak keluar tu dia kepung buat kiri kanan jalan, suruh orang kampung, anak muda lontar batu kepada Nabi sehingga darah turun sampai ke kaki Nabi. Kaki Nabi. Nabi SAW tak tahu sedahsyat itu, tak jangka sedahsyat itu. Mereka buat kat dia. Tak ada bola. Nabi pun pergi dengan Zaid, pergi ke sana. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan beberapa peristiwa, antaranya jin masuk Islam. Dalam sebahagian riwayat, walaupun kekuatan sanadnya ada perbincangan, ada satu orang daripada Adas, nama Adas, Nasara, disebut oleh bin Syam sebenarnya. Dia tengok Nabi sehingga Utbah yang tuan punya kebun anggur, orang-orang Quraisy ni di Mekah ni, dia duduk di Mekah tapi dia punya ladang-ladang dia pun di Taif tu. Kesian dia kata, pergi bagi anggur. Nabi ambil anggur. Riwayat ni ada perbincangan kekuatan ya, saya boleh sebut. Nabi bismillah. Adas kata, kalimah ini tak disebut oleh orang negeri ni. Bismillah tu. Nabi tengok Adas. Min aina anta ya Adas? Engkau ni daripada mana wahai Adas? Dia kata min Ninawa. Aku daripada Ninawa. Ninawa ni satu kampung di Iraq. Kampung di Iraq. Kampung di Iraq ni orang tak tahu, tuan-tuan tak pernah dengar Ninawa. Dulu masa Saddam Hussein perang, dengar nama Ninawa. Tapi orang Mekah tak tahu Ninawa. Jauh di Iraq. Nabi kata, min qaryati rajuli salih Yunus bin Matta. Daripada kampung orang salih Yunus bin Matta.
kampung seorang lelaki saleh, Yunus bin Matta. Siapa Yunus bin Matta? Nabi Yunus. Ada sana wa ma yudrika Yunus bin Matta. Man Yunus bin Matta? Macam mana kau tahu Yunus bin Matta? Dia kata, zaka akhi kana nabiyan wa ana nabi. Itu saudaraku, dia dahulu nabi dan aku juga nabi. Dalam riwayat tu ada perbincangan saya sebut, ada yang mendhaifkan riwayat ni. Dia kata Adas cium nabi. Sebelum Adas tu, ahli sejarah sebut nabi ni bila dah kena lontar ni, tuan-tuan tahu, di Mekah kalau mengikut tasasul ataupun mengikut kronologi sirah itu, sebahagian ahli sirah kata Nabi pergi ke Taif tu setelah Nabi ni Khadijah meninggal, wafat, Abu Talib tak ada. Nabi rasa macam kosong, support ni, penyokong ni. Kut-kutlah try lah pergi ke Taif, kut-kut orang Taif terima. Mana tahu Taif ni sejuk sikit. Tentu pernah pergi Taif. Sekarang ni dia orang buka Taif, siapa pergi Mekah boleh pergi Taif. Jadi pelancongan, cantik-cantik tempat Taif. Taif tu ada ward, bunga rus di Taif tu yang buat air, yang buat minyak wangi tu. Taif ni sejuk, buah-buah banyak tuan-tuan pergi Taif. Nabi pergi ke Taif. Tapi itu yang Nabi terima daripada orang Taif, bukan saja maki hamun, lontar Nabi dengan Nabi, seorang Nabi. Ini mufti apa Tuhan, bukan Tuhan lantik, orang yang bagi lantik kontrak. Nabi, seorang Nabi. Tapi Nabi got no complain, tak komplain Tuhan. Dalam riwayat yang disebut oleh Ibn Hisham, melalui Muhammad ibn Ishaq, Muhammad Ishaq ada masalah an-anas ini, tapi riwayat ni dihasankan oleh sebagian ulama dan majoriti cuba mendhaifkan disebab Muhammad Ishaq, tapi masyhur, diterima dalam kitab-kitab sirah. Nabi kata, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Ila man takiluni? Ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin mallaktahu amri. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, lakinna afiyataka hiya awsa'u li. A'udzu bi nuri wajhika alladhi ashraqat bihi adh-dhulumat wa saluha bihi amru ad-dunya wal akhirah, min an tanzila alayya ghadabak aw tahilla alayya sakhatak, laka utba hatta tarda wala hawla wala quwwata illa billah, atau kama qala. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati, sedikitnya hilahku, wa hawani 'alan nas, hinanya aku ini di sisi orang ramai. Ya arhamar rahimin, wahai yang pengasih di kalangan yang paling pengasih di kalangan orang yang kasih. Anta rabbul mustad'afina wa anta rabbi. Engkaulah Tuhan orang-orang yang kena tindas dan engkaulah Tuhanku. Ila man takiluni, kau nak serahkan kepada siapa aku ini? Itu dia panggil munajat. Bukan Nabi komplain, tapi orang panggil apa? Luah perasaan. Ila man takiluni? Ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin mallaktahu amri. Orang jauh yang bermasam muka denganku ataupun musuh yang menguasai urusanku. Illam yakun bika alayya ghadabun fala urbali. Tapi tak kisahlah wahai Tuhan, selagi kau tak marah, apa pun buatlah. Macam itulah ayat. Apa nak jadi pun jadilah, jangan marah sudah. A'udzu bi nuri wajhika alladhi ashraqat bihi adh-dhulumat. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menerangi dengannya kegelapan. Wa saluha biha amrud dunya wal akhirah, dibaiki dengannya urusan dunia dan akhirat. Min an tanzila alayya ghadabak, janganlah kau turunkan padaku marahmu. Au tahilla alayya sakhatak,
janganlah kau halalkan kepadaku murkamu. Laka utbah hatta tarda, kepadamu lah segala pengharapan sehingga engkau redha. Wala haula wala quwwata illa billah, tak ada daya, tidak ada upaya melainkan dengan engkau wahai Tuhan. Dalam riwayat yang sahih, malaikat kata, Muhammad kau turun, lau syi'ta atbaqu alaihim al-akhshabain, kalau engkau mau bukit tu kami hentak atas kepala dia, dua-dua bukit. Malaikat kata. Nabi SAW kata, arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'buduna Allah wa la yusyrikuna bihi syai'an. Aku harap Tuhan keluarkan daripada sulbi mereka nanti orang-orang menyembah Allah dan tidak mensyirikkannya. Ternyata masa peristiwa murtad pada zaman Abu Bakar, orang Taif kekal. Nabi ni panjang nafas dalam dakwah dia. Kita singkat nafas. Sebab kita kerja untuk diri kita, Nabi kerja untuk Allah. Kalau Nabi kena macam tu, kita nak sedih sangat, kita ni siapa sangatlah, kan? Dahlah dakwah kita tak macam dakwah Nabi. Kepentingan kita banyak, hak mana orang bagi lebih banyak daripada orang kata. La hawla wala quwwata illa billah. Astaghfirullah. Mudah-mudahan Tuhan ampun kita semua, insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Itu kan? Itu terang dakwah sejam. Alhamdulillah tuan-tuan, selesai sudah sesi berbicara soal jawab kita bersama dengan Saibul Samahah dalam program ziarah Jabatan Mufti siri yang ke-9 pada tahun ini, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kepada pengurusi masjid Ustaz Ahmad bin Ismail dan seluruh ahli jawatankuasa dan seluruh ahli-ahli qaryah Masjid Ar-Rasyid Kubang Perun ini. Alhamdulillah bersama-sama dengan Saibul Samahah sehingga akhirnya. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi di lain masa, di lain waktu, insya-Allah dalam siri-siri program yang akan datang. Sekali lagi pihak jawatankuasa Jabatan Mufti Negeri Perlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan juga pihak masjid. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.